Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi. Sambungan siri video saya yang menerangkan keutamaan dan adab-adab solat berjemaah. Cuma kali ini fokus saya sedikit berbeza. Jika dalam video-video sebelum ini saya fokus kepada orang ramai untuk memberi motivasi pergi ke masjid dan surau menghadiri solat berjemaah, kali ini saya ingin fokus kepada para imam pula sebagai satu peringatan agar melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai imam sebaik mungkin. Imam di sini baik imam yang dilantik secara rasmi oleh Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri, ataupun para imam yang dilantik secara tidak langsung. Yang ini apabila imam rasmi tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu atau atas halangan tertentu, maka sesama makmum mereka melantik seorang di kalangan mereka untuk menjadi imam. Video ini juga menjadi peringatan kepada saya sebab saya pun kadang-kala diminta juga untuk menjadi imam. Meskipun saya ini lazimnya adalah pilihan yang terakhir, kerana di kalangan makmum mereka sedia mengenali saya bahawa apabila selesai solat, saya tidak berzikir secara berjemaah dan saya tidak memimpin doa secara berjemaah, ya. Jadi saya ni selalu menjadi pilihan akhir. Okey. Kenapa saya nak bawa topik ini? Okey, saya bawa topik ini kerana dalam video-video sebelum ini apabila saya menyampaikan tentang keutamaan, tentang fadilat, tentang ganjaran solat berjemaah, saya menerima beberapa maklum balas daripada para penonton bahawa mereka sedia mengetahui fadilat-fadilat tersebut, cuma mereka keberatan untuk menghadiri solat berjemaah di masjid atau surau berdekatan rumah mereka kerana imam. Sama ada imam itu terlalu laju atau imam itu terlalu panjang bacaannya tu. Okey, terlalu laju sehingga mereka terkejar-kejar dan tidak dapat melaksanakan solat dengan ketenangan kerana terkejar-kejar dengan pergerakan imam. Ada juga imam yang terlalu panjang sehingga mereka ini mereka ada kerja macam solat subuh misalnya, mereka terpaksa pergi kerja dan mereka tidak dapat solat berjamaah kerana imam membaca bacaan yang terlalu panjang. Apatah lagi sekarang ini di bulan Ogos, subuh di Shah Alam masuk pukul 6.02. Jika azan 6.02, lazimnya iqamat 15 minit kemudian 6.17, kena pula hari Jumaat dan imam pula membaca surah As-Sajdah, surah yang panjang, menyebabkan mereka yang terpaksa pergi pejabat. Kalau duduk di Lembah Kelang ni, kalau keluar untuk ke pejabat 6.30 kira dah lambat dah tu. Kira keluar rumah je, lepas tu dah start traffic jam. Dia kena keluar 6 suku atau 6.20. Okay, menyebabkan mereka seringkali terlewat ataupun stuck in the traffic jam disebabkan imam membaca bacaan yang panjang. Padahal imam sepatutnya prihatin kepada makmum dan apabila subuh masuk lewat, sekarang ini sebagai contoh, dia memilih bacaan yang pendek ataupun lebih ringan berbanding surah sajdah. Ini sebagai contohnya, ya. Baik, jadi berdasarkan sebab-sebab inilah saya rasa perlu dibacakan beberapa hadis sebagai peringatan kepada para imam, baik para imam yang dilantik secara rasmi ataupun para imam yang dilantik secara tidak langsung, ya. Baik, pertama saya bacakan hadis daripada Sahih Muslim, hadis nombor 694 dari penomboran Fathul Bari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Yusallunakum, mereka solat bagi kalian. Mereka ni siapa? Para imam. Para imam ni solat bagi kalian, solat membimbing kalian. Fa in asabu, maka jika mereka betul, falakum, maka bagi kalianlah pahalanya, pahala solat berjemaah dan semua fadilat-fadilatnya. Wa in akhtau, namun jika mereka silap, falakum, bagi kalian tetap pahalanya. Wa alaihim, dan ke atas mereka lah tanggungjawab kesalahan itu. Okey, jadi hadis ini, hadis daripada Sahih Al-Bukhari, memberi peringatan kepada para imam untuk solat secara baik, secara sempurna yang boleh,
supaya mereka tidak menanggung dosa ataupun menanggung kesalahan para makmum jika mereka melakukannya dengan cara yang salah ataupun cara yang macam nanti kita sebutlah, sama ada terlalu cepat ataupun terlalu lama, ya. Baik, hadis yang kedua menjelaskan hadis yang pertama tadi. Hadis yang kedua riwayat Imam Ahmad. Hadis ini by itself dengan sendirinya memiliki kelemahan di dalam sanadnya, namun ia memiliki banyak riwayat-riwayat yang seumpama sehingga Syekh Al-Albani menilainya sebagai hasan sahih. Okay, hadis-hadis ini sebenarnya saya himpun ataupun saya ambil dari buku ini, kitab ini, Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan cuma edisi buku font dia kecil. So dalam laptop ni saya boleh zoom bagi besar, lagi senang untuk saya baca, ya. Okey, hadis daripada Musnad Ahmad ini menjelaskan hadis daripada Sahih Al-Bukhari tadi, sebab hadis dalam teks hadis daripada Sahih Al-Bukhari tadi macam ringkas pula kan. Okey, baik. Daripada Musnad Ahmad ini diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amma qauman", sesiapa yang menjadi imam bagi satu kaum, fa in atamma falahut tamamu wa lahumut tamamu, maka jika dia menyempurnakan, maka bagi dia, yakni bagi imam, pahala yang sempurna, walahumut tamamu, dan bagi mereka, yakni makmum, pahala yang sempurna juga. Wa in lam yutimmu, akan tetapi jika dia tidak menyempurnakan solat, apabila imam tu tidak menyempurnakan solat, ada kekurangan apa semua tu, falahumut tamamu, maka bagi mereka para makmum tetap mendapat pahala yang sempurna, wa alaihil ismu, dan ke atas imam itu dosa kekurangan tersebut, ya. Jadi hadis ini sekali lagi memberi peringatan kepada para imam untuk prihatin, capna tentang solatnya tu, ya. Nanti insya-Allah kita baca lagi beberapa hadis sebagai peringatan tambahan. Okey. Hadis yang ketiga pula daripada Sunan At-Tirmizi. Hadis nombor 360. 360 mengikut penomboran Syekh Ahmad Syakir dan darjatnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum azanahum." 3 golongan manusia yang solat mereka tidak diangkat melebihi daripada telinga mereka. Okay, siapakah mereka? Yang pertama, al-abdul abiqu hatta yarji'u, seorang hamba yang melarikan diri sehinggalah dia kembali semula kepada tuannya. Okey. Sekarang tak ada hamba, kita apa? Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang isteri yang melalui satu malam dalam suasana suaminya marah ke atasnya. A wife that let the night passes by while she knows her husband is angry against her. Okay? Dan yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan seorang yang menjadi imam bagi satu kaum sementara mereka itu membencinya. Benci di sini bukan benci atas sebab-sebab duniawi, bukan benci sebab dia handsome ke, dia pakai apa ke, tetapi benci atas sebab-sebab yang selari dengan syariat. Okey? Dan sebab-sebab itu sama ada, macam saya kata tadi, sama ada dia solat terlalu cepat atau dia solat terlalu lama. Okey? Jadi berdasarkan 3 hadis ini, hendaklah para imam, baik para imam yang secara rasmi mahupun yang secara tidak langsung, okey, yang dilantik oleh para makmum apabila imam yang rasmi tidak dapat hadir, hendaklah memerhati tanggungjawab mereka sebagai seorang imam, ya. Apakah yang perlu mereka perhatikan? Okey, kita kembali ke Sahih Al-Bukhari hadis nombor 703 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shalla ahadukum lin-nasi", apabila salah seorang daripada kalian solat bagi manusia, bererti menjadi imam bagi orang ramai, fal yukhaffif, maka hendaklah dia meringankan solat itu. Fa inna minhumud dha'ifa, kerana sesungguhnya di kalangan mereka, di kalangan makmum ada orang-orang yang ad-dha'ifa, orang-orang yang lemah, was-saqimah, dan orang-orang yang sakit, wal kabirah, dan orang-orang yang tua. Wa iza shalla ahadukum li nafsihi, namun apabila seseorang itu solat
untuk dirinya sendiri, maknanya dia solat berseorangan. Fal yutawwil ma syaa, maka panjangkanlah solat itu ma syaa, sebagaimana yang dia kehendaki. Okey, jadi hendaklah meringankan. Jadi meringankan ni macam mana? Nanti saya jelaskan kemudian ya. Okey, hadis seterusnya pula. Okey, daripada Abi Mas'ud. Abi Mas'ud ni seorang sahabat yang lain, bukan Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau menceritakan, qala rajulun, berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, inni la ata'akharu anis salati fil fajri mimma yutilu bina fulanun fiha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak mengikuti solat fajar, solat subuh, disebabkan fulan, yakni imam itu memperpanjangkan bacaannya. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aituhu ghadiba fi mawdi'in kana ashadda ghadaban minhu yauma izin. Tidak pernah aku, yang ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abi Mas'ud, tidak pernah aku melihat baginda marah dengan kemarahan seperti itu pada hari tersebut ya. Tak pernah marah macam tu punya marah. Summa qala, kemudian baginda bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang ramai, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di kalangan kalian ada orang-orang yang munaffirin ni seperti yang menjauhkan manusia daripada solat berjemaah, menjadikan manusia membenci solat berjemaah ya. Inna minkum munaffirin faman amman nasa, maka sesiapa yang menjadi imam bagi manusia, falyatajawwas, maka hendaklah dia meringkaskannya ataupun meringankannya. Fa inna khalfahu, kerana sesungguhnya di belakangnya, yakni para makmum, ad-dha'ifa, terdapat orang-orang yang lemah, wal kabira, dan orang-orang yang tua, wazal hajati, dan orang-orang yang memiliki hajat, orang-orang yang memiliki urusan. Jadi tuan-tuan, berdasarkan beberapa hadis ini, Rasulullah SAW telah pun memberi garis panduan tentang bagaimana seorang imam itu patut melaksanakan solatnya, iaitu jangan diperpanjangkan tetapi ringankan solat tersebut ya. Okey, tetapi dalam konteks yang macam kita hadapi sekarang ni, macam saya sebut tadi, kita menghadapi dua cabaran. Satu, imam yang terlalu laju sehingga makmum tidak sempat habis baca surah Al-Fatihah. Bahkan imam tu bukan saja laju sehingga makmum tak sempat baca Fatihah, imam itu pun rukuk sangat laju, iktidal sangat laju, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua pun sangat laju, sehingga makmum pun terkejar-kejar. Apabila rukuk, sempat baca zikir dalam rukuk tu sekali saja. Apabila sujud, bahkan kadang-kadang saya sendiri ada pengalaman sempat sebut subhanallah saja, imam itu sudah pun bangun. Punyalah laju, entah apa. Bukan solat tarawih, solat berjemaah yang biasa untuk yang solat 5 waktu itu ya. Begitu laju bacaannya tu. Ya, dan bacaan-bacaan dalam rukuk, dalam sujud itu okey, tapi yang pentingnya bacaan surah Al-Fatihah itu sendiri. Kita baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, dia sudah rukuk. Okay, terpaksalah kita mengikuti mazhab lain yang ini menjadikan imam untuk diikuti, maka kita pun rukuk. Adapun kekurangan solat kita itu, ia ditanggung oleh imam kerana dia rukuk terlebih laju. Baik, di sini bagi sesiapa yang menjadi imam, mungkin tertanya-tanya, apakah kadar yang sepatutnya mereka membaca surah Al-Fatihah, rukuk dan sujud? Okey, seorang imam, meskipun dia berada di hadapan sekali, dia sebenarnya from the corner of his eyes, daripada tepi matanya, dia boleh lihat keadaan makmum. Okey, tak apa, saya bagi contoh. Rakaat pertama baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, baca surah selepas Al-Fatihah. Nah, ini lazimnya makmum pun sempat membaca surah Al-Fatihah. Yang selalu menjadi isu ialah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Okay, jadi cadangan saya kepada para imam, apabila anda bangun daripada rakaat kedua ke rakaat ketiga, anda memang pandang ke hadapan, memang tengok tempat sujud kan?
Tetapi daripada hujung mata anda, from the corner of your eye, anda boleh lihat sama ada bilakah imam sudah bangun. Sebab bila anda Allahu Akbar, anda sudah bangun rakaat ketiga, makmum baru saja hendak bergerak untuk bangun ke rakaat ketiga. Jadi anda daripada hujung mata perhatikan makmum. Bila makmum sudah berdiri, barulah anda mula baca surah Al-Fatihah. Jangan anda terus bangun Allahu Akbar, terus membaca surah Al-Fatihah sementara makmum masih lagi dalam pergerakan untuk bangun. Itulah sebabnya apabila anda sudah pun selesai Fatihah, anda rukuk, makmum pula belum sempat lagi untuk habis surah Al-Fatihah, ya. Di sini mungkin ada yang berkata, kita ni bukan patut khusyuk solat ke? Mana boleh tengok-tengok daripada corner of the eye keadaan makmum pula? Okey. Bukankah kita sama-sama mengetahui sebuah hadis yang sahih juga bahawa Rasulullah SAW pernah solat, lalu baginda dengar adanya bayi menangis, lalu baginda meringankan solatnya supaya ia tidak membebankan ibu. Berarti Rasulullah SAW pun meskipun solat, meskipun khusyuk, tapi pendengaran baginda mendengar keadaan makmumnya, ya. Hadis tersebut dalam Sahih Al-Bukhari juga, nombor 707. Nombor 707, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inni la'aqaumu fi salati." Sesungguhnya aku berdiri untuk solat. Uridu, maknanya sebagai imam lah, sebab bila solat fardu 5 waktu memang Rasulullah SAW menjadi imam, kan. Uridu an utawwila fiha, dan aku berkeinginan untuk memanjangkan sedikit solat tersebut. Fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummihi. Okey, namun aku terdengar bayi yang menangis, maka aku meringankan solatku kerana aku tak suka, aku benci untuk memberatkan ibunya. Nampak? Maknanya Nabi SAW solat memang khusyuk, tapi dengar juga. Jadi kita pun sebagai imam, bila menjadi imam, hendaklah cakna, hendaklah prihatin, hendaklah alert, hendaklah sensitif kepada keadaan makmum. Okey? Macam tadi saya bagi contoh, rakaat pertama, rakaat kedua, kan, baca Al-Fatihah, lepas tu baca surah selepas Al-Fatihah, kan. Okey, pastikan ada masa yang sesuai. Jika untuk solat yang jahar, okey, selepas baca Al-Fatihah, kalau ikut sunnah Nabi SAW, baginda terus dah sebut amin, baginda terus membaca surah yang lain. Baginda tidak memberi tempoh masa. Sebab ada juga yang bertanya tentang sebahagian imam, bila untuk rakaat yang jahar, setelah membaca surah Al-Fatihah, imam itu diam untuk memberi ruang waktu kepada makmum membaca surah Al-Fatihah. Okey, mereka bertanya kepada saya, macam mana ni? Saya tidak setuju, sebab kita ni apabila solat hendaklah mengikuti cara solat Rasulullah SAW, dan baginda sendiri apabila selesai membaca Fatihah, selesai sebut amin, makmum pun sebut amin, baginda terus mula dengan membaca mana-mana surah yang lain. Baginda tidak diam untuk memberi ruang waktu, ya. Jadi imam apabila membaca surah selepas surah Al-Fatihah bagi rakaat yang jahar, hendaklah dia membaca surah yang dengan itu makmum sempat membaca surah Al-Fatihah. Okey, ini bagi yang mengikut mazhab Syafi'i. Bagi yang mengikuti mazhab lain, rakaat yang jahriyah, bacaan imam menjadi bacaan makmum. Bagi mazhab Syafi'i, makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Ini telah saya jelaskan dalam video yang lain, ya, yang berjudul Fatihah belum sempat habis, imam sudah berrukuk, apa hendak buat dia. Okey, bagi rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, apabila imam bangun ke rakaat ketiga, hendaklah dia lihat from the corner of his eye. Bila makmum semua sudah bangun, barulah dia mula membaca surah Al-Fatihah. Jangan mula baca sebelum imam bangun. Sebelum makmum bangun. Sebab kalau imam terus baca, dia akan confirmnya dia akan habis baca surah Al-Fatihah sebelum makmum habis membaca surah Al-Fatihah. Sebab kenapa? Saya ulangi, daripada rakaat kedua, imam bangun, dah berdiri rakaat tiga, baru Allahu Akbar. Dan kalau imam terus mula baca surah Al-Fatihah, makmum baru sedang bergerak nak bangun daripada rakaat kedua ke rakaat ketiga. Okey?
Imam mungkin sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia orang baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi imam from the corner of his eye, he can monitor the position of his makmum and he knows when they are already standing. Only then he starts to read Al-Fatihah. Sama juga apabila dia rukuk. Bila dia rukuk, dia monitor belakang tu. Tengok mereka rukuk sama atau tidak. Kalau dia sudah rukuk, sambil tu dia tengok dia kena duduk berdiri lagi. Oi, aku tadi laju sangat tapi aku rukuk lama sikit. Bagi dia orang pun baca Fatihah dan dia orang perukuk. Dan bila bangun iktidal, sama-sama dapat bangun iktidal. Sama juga untuk sujud. Bila dia sudah sujud, bangun daripada sujud. Untuk duduk antara dua sujud. Imam from the corner of his eye, tengok makmum macam mana. Makmum tak bangun lagi. Oi, aku tadi baca sujud laju sangat kot. Tak apa. Nanti sujud selepas ini, aku slowkan sikit. Jadi imam, meskipun dia di hadapan sekali, from the corner of his eye, daripada hujung matanya. Okey, sesiapa yang pernah jadi imam, mungkin tak biasa melakukannya, cuba melatih diri. Anda boleh lihat keadaan makmum sebenarnya. Dan ini tidak mengganggu kekhusyukan anda, ini tidak mengurangkan kesempurnaan solat anda, sebab Rasulullah SAW pun sendiri apabila solat, baginda pun mengambil tahu tentang makmum di belakang. Okey, tentang makmum di belakang macam tadi, baby menangis kan dengar, dan baginda adjust supaya solat tu tidaklah begitu panjang, sebaliknya dipendekkan lagi. Jadi sekali lagi saya ulangi, imam meskipun di hadapan sekali, dia sebenarnya boleh memerhatikan keadaan makmum from the corner of his eye. Cuma kalau imam tu seorang, makmum 3 orang saja, kat belakang dia 3 orang saja, yang itu memang tak boleh lah. Okey, tapi ini kita kata makmum yang mungkin sebelah kanannya ada 10 atau 20, sebelah kirinya ada 10, 20, 30 orang. Jadi senang dia nak monitor. Okey, jadi sambil dia bergerak, sambil tu dia melihat makmum. Kalau dia tengok dia sudah bangun, tengok makmum belum lagi, oh aku tadi laju sangat, so aku kena slow sikit. Ini cara bagi seorang imam monitor himself, mengukur dirinya sendiri apakah dia terlalu laju ataupun terlalu perlahan. Okey, baik. Ini yang bagi imam yang terlalu laju. Ada pula imam perlahan ini pula selazimnya merujuk kepada membaca surah yang sangat panjang sehingga memberatkan kepada makmum, kerana di kalangan mereka mungkin ada yang ada hajat, ada urusan yang mereka nak pergi, ada orang-orang tua, ada orang sakit, ada orang lemah dan sebagainya ya. Kalau nak baca panjang dipersilakan. Okey, jadi inilah dua perkara yang perlu diperhatikan oleh para imam, sama ada jangan laju sangat atau jangan perlahan sangat. Yang setakat ini feedback yang saya dapat daripada para penonton video-video saya sebelum ini, mereka ini keberatan untuk ke masjid atau surau melaksanakan solat jemaah. Setakat ni semuanya keberatan kerana imam laju, bukan kerana imam perlahan. Imam laju. Hanya beberapa ketika ini mereka merungut tentang solat subuh pada pagi Jumaat, sebab imam masih lagi membaca surah As-Sajdah yang panjang itu, padahal mereka perlu segera ke pejabat. Lalu mereka tanya, macam mana ni? Nak semayang di rumah terus ke pejabat ke? Atau semayang berjemaah di surau? Jadi itu menjadi pertimbangan mereka ya. Macam satu contoh lain yang saya sendiri pernah hadapi, imam itu dia sudah agak berumur, mungkin ada sakit lutut ataupun adalah masalah lutut. Dia nak turun daripada berdiri, daripada iktidal tu pada sujud sangat lama. Dan dia bertakbir dengan takbir yang paling lama. Takbir intiqah, takbir peralihannya tu Allah punya lama dia nak sujud. Makmum pun sudah bergerak setengah, tengok dia tak gerak lagi. Dia duduk Allahu Akbar. Sangat panjang untuk dia turun tu. Okey, kalau dah tak boleh jadi imam kerana lutut lapisan pelincir dah out ke, tak nak makan glucosamine ke, tak nak makan collagen untuk lutut ke apa ke, tak payahlah jadi imam. Sebab itu bila dia nak turun sujud, bila dia bangun daripada sujud kedua untuk memulai rakaat baru, sama juga Allah. Sebab bila disebut Allah, makmum pun sudah mula angkat kepala. Saya pun angkat kepala, tengok dia duduk sujud lagi. Dia duduk masih nak slow punya gerak.
Dan Allah punya sepanjang-panjang, kita tunggu saja sampai dia nak berdirinya tu. Okey? Jadi ini antara perkara yang sebenarnya kesalahan itu apabila makmum telah bergerak lebih awal ke apa, menjadi tanggungan imam itu. Jadi imam kalau lutut dah tak okey apa, tak payahlah jadi imam. Serahkanlah tanggungjawab ataupun peranan itu kepada orang lain yang dapat bergerak seperti normal, ya. Okey, satu lagi perkara yang menyebabkan makmum boleh membenci imam, seperti mana saya pernah sentuh dalam video lain, ialah makmum masbuk. Mereka yang menyertai solat agak lewat. Apabila imam sudah pun selesai, okey, mereka sambung lagi solat. Mungkin ada lagi 2 rakaat, mungkin ada lagi 3 rakaat, mungkin ada 1 lagi rakaat. Tetapi imam pula berzikir dengan kuat yang sekuat-kuatnya. Okey, sebab sebagai imam, alhamdulillah, bukan sebahagian, kebanyakan imam alhamdulillah, dia prihatin, dia zikir memang pakai mikrofon, tetapi perlahan saja. Okey, ataupun dia mulakan kali pertama subhanallah, lepas tu yang selanjutnya senyap saja. Okey, ada yang pandai juga. Ini ada yang sekuat-kuatnya dan ia benar-benar mengganggu makmum sehingga makmum membenci dia sebagai seorang imam. Apa yang kita baca hadis tadi, tidak diangkat solat daripada 3 orang, salah satunya ialah seseorang yang menjadi imam sementara makmum membencinya. Dan makmum itu benci dia bukan kerana sebab-sebab duniawi, tetapi atas sebab-sebab yang selari dengan syariat Islam, di mana di sini dia mengganggu orang yang sedang beribadah dengan perkara yang sebenarnya tidak pun dituntut. Yang ini tidak pun dituntut untuk berzikir secara begitu kuat dengan mikrofon, dengan speaker apa semua tu, ya. Jadi ini antara perkara yang perlu diperhatikan meskipun sudah habis solat. Sebab itu antara sunnah Rasulullah SAW dalam solat ialah imam apabila telah selesai solat, dia berzikir Astaghfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, kemudian imam berpusing menghadap makmum. Sama ada exactly 180 degrees ataupun condong kiri, condong kanan, supaya imam dapat lihat keadaan makmum. Jika makmum semuanya sudah selesai, tak ada makmum masbuk, jadi imam jika hendak berzikir secara kuat, ya, dipersilakan. Okey, memang ada khilaf di situ. Dia nak kuat, persilakan, sebab dia tidak lagi mengganggu mana-mana makmum masbuk. Okey, apa yang berlaku di banyak tempat, saya perhatikan imam tidak berpusing menghadap makmum. Jadi dia pun sendiri tidak tahu sama ada pada ketika itu ada makmum masbuk ataupun tidak. Dia terus saja berzikir secara kuat dan ini benar-benar mengganggu makmum yang sedang solat. Jadi inilah beberapa hadis yang ingin saya kongsikan dan beberapa tips yang sebenarnya saya amalkan, yang suka saya kongsi, yang ini imam monitor ataupun cakna ataupun mengambil tahu keadaan makmum from the corner of his eyes. Tapi ini hanya boleh jika makmum ramailah. Ada, kalau 3-4 orang saja di belakang memang kita tak nampak, kan? Memang kita tak nampak, lalu kita cuba adjust accordingly. Tapi kalau makmum tu ramai sedikit, kita boleh lihat daripada tepi anak mata kita sama ada mereka terlambat, kita ni terlebih laju ataupun sebagainya, ya. Jadi moga-moga sedikit perkongsian ini dapat membantu para sahabat yang menjadi imam, baik imam rasmi mahupun imam yang dilantik sesama makmum apabila imam rasmi ada sesuatu halangan menyebabkan dia tidak dapat menjadi imam bagi solat tersebut, ya. Okey, moga-moga bermanfaat, moga-moga dengan adanya imam yang prihatin, imam yang cakna kepada makmumnya, orang ramai pun akan terbuka hati untuk menghadiri solat berjamaah. Kita tak mahu imam ini menjadi sebab seseorang itu tidak menghadiri solat berjamaah, ya. Sebagaimana yang Rasulullah, sebagaimana hadis tadi dalam Sahih Al-Bukhari nombor 704, Rasulullah SAW air mukanya tahu. Begitu marah sampai sahabat kata, ma ra'aituhu ghadiba fi maudi'in kana ashadda ghadaban minhu yauma izin. Okey, yang boleh diterjemahkan, tak pernah aku lihat baginda ni air mukanya tu sebegitu marah sebagainya marahnya baginda pada hari itu apabila mendengar adanya seseorang itu yang tidak ikut serta dalam solat fajar, solat subuh berjemaah disebabkan fulan yang ini imam itu membaca secara panjang. Baginda sangat marah. Padahal Nabi inilah juga sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan umatnya untuk solat berjemaah.
Apabila ada seorang ni tak hadir, bukannya baginda tegur orang yang tak hadir tu, tapi baginda marah. Kerana apa? Baginda bersabda, Ya ayuhan nas inna minkum munafirin. Wahai manusia, sesungguhnya di kalangan kalian adanya orang-orang yang munafirin, orang-orang yang menjadikan orang lain, imam yang menjadikan orang lain menjauhi ataupun membenci kepada solat berjemaah itu, ya. Imam tu punya pasal, padahal orang tu ingin solat berjemaah. Okey, lalu baginda bersabda, faman amman nas, maka sesiapa yang menjadi imam bagi manusia, falyatajawwas, maka hendaklah dia meringankannya, bukan memendekkannya sampai tak sempat semua orang terkejar-kejar, tetapi ringan, bererti di pertengahan antara terlalu laju ataupun terlalu panjang. Fa inna khalfahu, kerana sesungguhnya di belakangnya, makmumnya, ad-dha'ifa, terdapat orang-orang yang lemah, wal kabirah, dan orang-orang yang lanjut usia ataupun dia, wazal hajati, dan orang-orang yang memiliki hajat. Jadi sahabat-sahabat, apabila anda menjadi para imam, ingatlah hadis-hadis ini. Hadis-hadis ini bukan pula bermaksud, aku tak nak jadi imam lepas ni, sesia aku tanggung dosa semua kesalahan makmum, bukan begitu. Tetapi ia bermaksud supaya kita apabila menjadi imam, kita sentiasa memperhatikan keadaan makmum. Sebahagian orang apabila jadi imam, dia hanya fikirkan tentang nak baca surah apa, nak baca sedap macam mana. Yang itu betul, yang itu bagus. Tetapi satu perkara lain yang juga anda perlu perhatikan ialah kadar solat anda. Jangan laju sangat, jangan panjang sangat, pertimbangkanlah keadaan makmum. Demikian juga apabila anda telah selesai solat, pertimbangkan juga kalau ada makmum masbuk, maka janganlah mengganggu ibadah solat mereka, ya. Baik, rasanya ini saja yang ingin saya kongsikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.